Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Apabila hati itu menjadi lurus dan mengenali Allah Ta'ala, nescaya dia akan menolak semua yang selain Allah sahaja. Dia akan bermesra dengan pendekatan Allah dan menolak selain dia. Dia akan bersenang-senang dengan keadaan begitu dan membenci keadaan yang selainnya. Ya Allah, ya Tuhanku, saksikanlah buat diriku bahawa aku sungguh-sungguh telah sampaikan nasihat yang baik ini kepada para hamba-Mu, berusaha untuk meluruskan mereka. Aku tidak ada kepentingan apapun dalam perkara yang aku lakukan ini. Aku keluar daripadanya seperti aku mahukan kamu keluar dari segi maknawi dan kebatinan. Tidak ada kelebihan buat diriku untuk mencampur tangan pada apapun dari pentadbiran Tuhan dan tindakannya. Wahai orang-orang yang berkhalwat dan duduk menyendiri, marilah kepadaku supaya kamu merasakan bicaraku ini, walaupun sepatah kata sahaja. Duduk denganku sehari sahaja atau seminggu sahaja. Moga-moga kamu dapat mempelajari sesuatu yang bermanfaat buat kamu daripadaku. Celaka kamu, kebanyakan kamu gila atas gila. Apakah kamu menyembah manusia ketika dalam khalwat kamu? Perkara ini tidak akan berhasil hanya dengan duduk menyendiri di dalam khalwat. Padahal kamu sekalian masih jahil tentang cara-caranya. Awas kamu, keluarlah dahulu untuk menuntut ilmu dan duduk dengan para ulama yang beramal sampai kamu penat menuntut ilmu itu. Berjalan terus sampai kedua belah kaki kamu tidak larat lagi. Bila kamu sudah lelah, barulah berhenti. Tujui dengan zahirmu dahulu, kemudian baru dengan hatimu dan maknawimu. Dan bila sudah lelah zahir dan batin, barulah kamu berhenti. Ketika itu baru kamu akan mendekati Allah Ta'ala dan sampai kepadanya. Bila terputus langkah-langkah hati kamu dan sudah habis kekuatan kamu untuk terus berjalan, itulah tandanya kamu sudah dekat dengan Allah. Maka ketika itu serahkan diri kamu kepada Allah dan duduk di situ. Sama ada dia akan membina buat kamu tempat, dan sama ada dia akan membina buat kamu tempat beribadat di padang pasir atau di tempat reruntuhan yang tiada orang, ataupun dia akan membawamu kembali ke rumah kamu, lalu dia akan menjadikan dunia dan akhirat, jin, manusia dan malaikat dan semua roh-roh tunduk kepada kamu untuk berkhidmat pada kamu. Bila telah betul pendekatan seorang hamba kepada Allah, akan datanglah pangkat wilayah, yakni kewalian, atau niabah, yakni gantian. Dan akan didedahkan buatnya semua yang ada di dalam pembendaharaannya, bumi dan langit serta segala isinya. Akan mensyafaatkannya kerana kedudukannya di dalam kerajaan itu, dan kerana kesucian batinnya, rahsianya dan kecemerlangan hatinya. Islam dan iman menjadi pinjaman buatmu, dan dengan itu akan banyaklah takutmu, puasamu, solatmu dan bangun malammu. Dengan ini pula ramai dari kaum ini yang meninggalkan rumah untuk mengembara
sampai mereka duduk dengan binatang-binatang liar di hutan. Dan mereka merebut makanannya dari rumput bumi dan minumannya dari air takungan. Dan menjadilah kegelapan mereka dengan terbitnya matahari dan lampu mereka dengan bulan dan bintang-bintang. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, nasihat dan wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang pertama, bila beliau menekankan tentang kelebihan bila hati ini sudah menjadi lurus dan mengenali Allah SWT. Atau dengan bahasa mudahnya, bila seseorang itu hatinya sudah tulus dengan Allah Ta'ala, benar-benar berada pada dakapan rahmat dan kasih sayangnya, benar-benar tunduk pada kehendak dan juga pengabdian kepadanya. Kemudian perkara kedua, Syekh Abdul Qadir sebut bahawa ini ialah nasihat aku yang paling baik. Ini nasihat aku yang paling bagus dalam membentuk manusia. Dan dalam nasihatku ini aku tidak inginkan apa-apa, melainkan kedudukan ataupun melainkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga ialah bila Syekh menyebut tentang golongan yang berkhalwat, yakni menyendiri. Dengan Syekh berpesan supaya kembali dampingi ulama, kembali duduk dengan ulama yang berilmu dan yang beramal dengan ilmu, dan terus belajar dengan mereka, kerana kamu belum layak untuk berkhalwat, untuk menyendiri. Belajar sampai mana? Sampai penat. Dan sesudah itu teruskan perjalanan untuk mendekati Tuhan. Berjalan dan berjalan sehingga lelah. Lelah itu tanda sudah sampai kedudukan dan tempat kamu di sisi Allah. Dan bila sampai kedudukan kamu di sisi Allah, maka Allah yang akan tetapkan apa fungsi kamu. Fungsi kamu apa? Sama ada kamu akan duduk beribadat di suatu tempat, atau kamu kembali pada manusia, membimbing manusia, menjadi duta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, duta pada agama ini. Maka Allah Ta'ala akan menjadikan semua makhluknya tunduk kepadamu. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut tentang wilayah dan niabah. Wilayah yang kewalian, niabah memberi maksud gantian. Apa istilah gantian? Kalau ulama ganti kepada para nabi, itu panggil niabah, atau juga disebut sebagai mewarisi. Allah jadikan manusia untuk mewarisi perintah Allah, dia panggil khalifatullah. Maka ini disebut sebagai niabah, gantian. Bahawa perintah Allah diketahui melalui lidahmu, dan segala kehendak Allah diketahui melalui lisanmu. Bila seorang sudah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Syekh, bila seorang itu benar, bila seorang itu betul hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti akan bersungguh-sungguh di dalam ibadat, bersungguh-sungguh di dalam taat. Hatta kalau dia perlu mengasingkan dirinya dengan manusia dan hidup dengan binatang, memakan rumput dan air takungan, ia pasti melakukannya. Baik, ini di antara apa yang nak disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir. Yang pertama, bila beliau menyebut tentang seorang yang bila hatinya lurus dengan Allah, hatinya benar-benar mendapat bimbingan dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran Allah Taala berfirman, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur." Siapa yang Allah Taala tidak menjadikan baginya cahaya, maka dia tidak akan punya cahaya. Maksudnya siapa yang tidak dibetulkan oleh Allah, tidak diluruskan oleh Allah, dan tidak lurus hubungannya dengan Allah, maka dia akan terus hidup dalam kegelapan. Kalau lurus hidupnya dengan Allah, maka dia akan hidup dengan cahaya. Bila dia hidup dengan cahaya, maka dia akan ada 3 sifat utama.
Yang pertama, dia akan ada sifat cinta pada Allah, al-hubbu. Yang kedua, dia akan ada sifat al-khawfu, takut pada Allah. Yang ketiga, dia akan ada sifat ar-raja', mengharapkan cuma Allah. Seorang yang lurus hatinya, seorang yang benar-benar mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tak akan bermesra melainkan dengan Allah. Dia tak akan tenang melainkan munajat je dengan Allah. Maka akan terlahir padanya 3 sifat yang kita sebutkan tadi, iaitu sifat cinta, sifat takut dan sifat harap. Ketiga-tiga sifat ini yang membentuk hati yang lurus, sehingga dia tidak takut melainkan Allah, tidak berharap melainkan Allah, tidak cinta melainkan Allah. Kerana hidup kita ini dengan 3 sifat ini. Kita tengok dalam hidup ni, kita nak bina cinta, lalu kita mencari pasangan hidup kita, lalu kita pun berusaha untuk mendapat anak-anak. Kerana ini dalam matlamat hidup kita, cinta. Lalu kita membina cinta dengan kawan-kawan kita, dengan keluarga kita, dengan silaturahim kita. Dan kita habiskan duit yang banyak untuk mereka atas nama cinta, sebagaimana kita habiskan masa yang banyak untuk mereka atas nama cinta. Yang kedua, dalam hidup ini penuh ketakutan. Kita takut macam-macam. Kerana ketakutanlah, maka kita pun bekerja ke arah itu, berusaha ke arah itu, menangani setiap ketakutan dan kebimbangan kita. Takut kita pada penyakit, menjadikan kita jauh dari penyakit. Jaga makan, minum, tidurnya cukup. Maka segala-galanya kita buat, kita takut berlaku pada kita. Ini kehidupan kita. Dalam diri kita ada ketakutan, dan ketakutan ini akan terus berlangsung, berterusan, walau berapa pun usia kita. Dia akan terus punyai ruang-ruang yang makin besar. Akan sampai ke muncak kita takut mati. Kita takut berpisah dengan orang-orang yang kita sayang. Kita takut berpisah dengan dunia yang kita cintai. Ia akan berlaku macam tu. Dan sifat ketiga yang dengannya kita hidup ialah sifat harap. Kita sentiasa mengharap. Orang ke laut, dia pergi ke laut, dia harap ada ikan. Orang yang pergi ke gunung, ke bukit, harap ada madu. Orang yang pergi interview harap dapat kerja. Orang yang masuk peraduan harap menang. Orang yang buat sesuatu, maka dia mengharapkan sesuatu. Petani yang tanam pokok harap pokok ini berbuah. Penulis yang menulis harap tulisannya diterima, ada pembacanya. Maka hidup kita ini antara 3 sifat. Tapi kita perlu tahu, 3 sifat ini dia tak ada penyudahnya. Dia tak ada penyudah. Kalau sekiranya kita hanya membentuk cinta pada makhluk, maka ia tak akan berakhir. Terus dalam hidup kita berlaku ketandusan cinta. Maka dengan sebab itu, maka datang sifat mengajuk, datang sifat kecewa, kerana kita tak akan memperoleh cinta yang sebenar. Hidup kita memang yang cuba kita penuhilah cinta. Kita cuba cinta anak kita sungguh-sungguh, kita tak akan mendapat balasan yang betul. Kita cinta pasangan kita betul-betul, kita juga tak mendapat apa yang sebenar daripada mereka. Tak dapat. Akhirnya kita mungkin berbala, bertengkar, cemburu. Kita mungkin juga dan sampai ke muncak kita akan bercerai. Hidup atau mati. Sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi SAW, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintalah siapa kamu nak cinta, kamu akan bercerai dengannya. Cerai hidup atau cerai mati. Cerai tetap cerai, mufariquh. Maknanya kita akan berpisah. Ayat terjemahan berpisah lah. Cerai nampak kasar sangat Ustaz. Berpisah. Hidup atau mati kita akan berpisah. Maka jiwa kita akan terus menjadi kosong, remuk, resah, sunyi, bimbang dan segala-galanya. Akhirnya kita lihat orang-orang yang mendaki cinta dengan manusia, dia gagal sampai ke kemuncak. Dia gagal sampai ke muncak untuk dia rehat. Dia menyangka setiap kali dia mendaki gunung, dia akan sampai ke muncak untuk rehat di atasnya dan melihat keindahan di atasnya. Tapi dia tak akan berjaya sampai ke puncak.
dia akan jatuh ke bawah kembali. Dia cuma berangan-angan kosong dengan cinta manusia. Baru dia nak cinta, akhir mati. Baru nak cinta, tak macam dia. Dan bila mana seorang itu cuma takutkan makhluk, maka takutnya juga tidak akan berakhir. Kerana akan ada makhluk yang lebih atas. Hari ni saya takut dia, saya pun buat baik dengan dia. Lepas tu ada orang atas dia pula. Ini kan saya takut kerana memang tak dapat projek, saya rasuh orang ni. Pada orang ni ada atas dia pula. Hancur hidup saya. Maka bila kita bina takut pada makhluk, takut kita tidak pernah berhenti. Bahkan kita tak pernah rasa aman dengan takut. Bahkan setiap kali kita cuba takut makhluk, maka Allah datangkan makhluk yang lain untuk kita takuti. Berikut seterusnya. Sehingga kita menjadi orang paling penakut dalam dunia. Semua kita takut. Kita tengok orang tersebut, orang paling berkuasa di dunia yang nama raja dan maharaja. Kita kira orang macam ni tak takut apa-apa. Kita kira lah sebab dia ada bala tentera, dia ada khazanah kekayaannya, kata-katanya ialah undang-undang, dia above the law, atas pada undang-undang. Kita rasa dia tak takut. Tidak, dia paling penakut. Yang namanya yang paling berkuasa, mereka sebenarnya paling penakut. Atas sampai peringkat mereka takut bayang-bayang sendiri. Mereka ini dengan mimpi mampu menjadikan mereka gila. Mimpi seram sikit, gila dah mereka. Sebagaimana kisah Fir'aun, sebagaimana kisah Namrud. Hanya dengan mimpi goyang kerajaan dia. Padahal kita orang bawah ni mimpi macam-macam lah, okey lagi. Yang atas Fir'aun duk mimpi satu mimpi, cukup dia mengubah landscape kehidupannya. Dia mula ketakutan kuasanya akan dirampas. Maka dia bunuh semua anak lelaki. Puluhan tahun ketakutan hanya dengan satu mimpi. Dan ternyata orang yang kita kata dia tak ada takut ustaz sebab dia paling atas, tidak, dia ada ketakutan yang lagi dahsyat daripada kamu. Orang nama pemimpin takut dia jatuh, seorang je ugut tak nak undi dia, gelabah lah dia. Padahal pengundi tu 100,000 seorang, apa masalah? Dia tak mampu berfikir dengan betul kerana ketakutan, hilang dengan apa yang dimiliki. Orang kaya, dia rugi sikit dia dah gelabah lah, dah takut. Walau dia masih punya rumah yang besar, harta yang banyak, gelabah. Dan orang yang membina harap kepada manusia, harap, maka dia terus akan fakir dalam harapannya. Dia harap ni, semua orang-orang dia harap. Dia tidak mengharapkan Allah, melainkan manusia dan makhluk. Maka dia terus dalam kefakiran, maksudnya tak akan pernah bersyukur, kerana harapannya tak akan dipenuhi. Tetapi bila seorang hatinya lurus, dia berlawanan dengan apa yang kita sebut. Bila seorang benar letak cintanya pada Allah, maka dia akan tenang di situ. Dia akan rehat di situ. Datang keyakinan di situ. Kelapangan dadanya di situ. Dan datang segala kebahagiaan. Kerana dia benar-benar berada pada puncak cinta yang merehatkan. Kata para ulama, masakin ahli dunia kharaju minha wa ma dhaku atyaba ma fiha halawatal unsi billah. Orang-orang paling miskin dalam dunia ialah orang-orang yang keluar dari dunia dan tidak menikmati sesuatu yang paling indah dalam kehidupan ini, iaitu keindahan bermesra dengan Allah, cintakan Allah. Ini orang paling miskin. Tentang gini, tuan-tuan pergi satu kedai makan. Kedai makan tu dia ada makanan paling sedap yang menjadi signature dia, paling sedap. Dengan tu dia terkenal. Kedai makan tu terkenal dengan sedap benda tu. Tiba-tiba kita masuk kedai tu, kita makan semua makanan lain melainkan makanan paling sedap, kita tak makan. Kemudian kita keluar dari kedai tu, orang pun tanya kita, kau daripada mana? Dari kedai fulan bin fulan. Makan apa? Kita sebut makanan yang bukan menu utama yang paling sedap, yang dengannya dia terbina dan maju. Lalu orang kata, miskin awak ni, awak pergi tapi tak ambil yang sebenar.
Katakan kita pergi kedai ni jahit, kedai jahit, kedai stik. Dia terkenal dengan apa? Wayu dia. Dia kenal dengan apa ni? Kedai daging istimewa. Tiba-tiba kita masuk sana minum teh opek, teh ais. Minum teh ais. Lepas tu kita pun order goreng pisang misalnya. Atau kita makanlah makanan yang kecil-kecil je. Kita pun keluar dari kedai. Orang kata daripada mana? Daripada kedai jahit. Makan apa? Teh ais. Lagi makan jemput-jemput lah. Itu kedai stik kita makan jemput-jemput. Orang kata, miskin kamu ni. Kamu tak makan benda yang jadi utama ni. Tetapi orang kita duduk dalam dunia. Yang paling indah sekali ialah bercinta dengan Allah. Cinta dengan Allah paling indah sekali. Tapi kita tak dapat yang tu. Kita dapat yang lain-lain yang tak ada nilai pun sebenarnya. Yang akhirnya binasa. Maka kita miskin. Keluar dari dunia tidak menikmati apa yang paling tertinggi dalam dunia ini. Cinta pada Allah. Oleh sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam hati kita ini ada ruang yang tidak mungkin akan dipenuhi melainkan kita kembali pada Allah. Dalam hati kita ini ada kesunyian yang tidak mungkin dipenuhi, dihilangkan kesunyian ini melainkan kita bercinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hati ini ada ketakutan dan kebimbangan yang tidak mungkin akan dihilangkan melainkan kita bersama dengan Allah. Dalam hati ini penuh penyesalan. Hati kita terkenal dengan penuh sesalan melainkan bila kita redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, kita nak ubah hidup kita. Kita dah cuba cinta ramai makhluk. Dan kita juga sudah takut ramai orang. Dan kita juga sudah harap banyak perkara. Lalu kita dapati diri kita masih kosong. Kita dapati diri kita masih cemas dan takut. Kita dapati diri kita tak bahagia macam yang kita jangka. Kita dah berusaha keras nak dapat rumah. Kononnya dengannya kita bahagia. Kita tak dapat. Kita dah berusaha keras untuk dapat zuriat anak pinak. Maka kita dapat pun tidak bahagia. Kita berusaha keras untuk hidup dengan keadaan yang senang. Kira-kira apa kita nak beli, semuanya kita boleh beli. Mana kita nak pergi, semuanya boleh pergi. Tapi kita tetap rasa kekosongan itu. Kerana Allah menciptakan manusia ini untuk mencintainya. Bermula dengan ibadat kepadanya. Kerana kita dah sebut semalam, ibadat itu adalah yang akan menghasilkan makrifat. Makrifat itu yang akan menghasilkan cinta. Maka kehidupan orang yang tidak memperoleh cinta Allah dan tidak mencintai Allah, ia kehidupan yang sunyi. Ia kehidupan yang penat. Ia kehidupan yang hina. Ia kehidupan yang senantiasa penuh dengan penyesalan. Kita tengok dalam hidup kita, paling banyak dalam diri kita menyesal. Ungkapan tu disebut kadang-kadang, yang dah kahwin 20 tahun, nyesal saya kahwin dengan awak. Mari nyesal. Gaduh sikit, nyesal kahwin awak. Kau tahu saya kahwin dengan monyet. Dia kata, kau tahu saya kahwin dengan orang tu. Nyesal saya kawan dengan awak. Nyesal saya tolong awak. Nyesal dan menyesal, itulah ungkapan kita. Nyesal aku bagi duit kau belajar. Kalau aku tahu tak payah belajar. Nyesal lagi. Nyesal saya datang sini. Kau tahu macam ni tak datang sini. Lalu ayat penyesalan menjadi tanda kosongnya jiwa kita. Berbanding kita redha, ini terbaik untuk kita. Kerana kita berurusan dengan dunia tanpa mengenali pemiliknya, yakni Allah. Kita berurusan dengan dunia tanpa kita mengetahui pemiliknya dan tidak mengenali pemiliknya dan tidak mencintai pemiliknya dan tidak tunduk pada pemiliknya. Akhirnya apa pun kita dapat, dia cuma kata-kata yang menunjukkan kita kecewa. Dan dia kata ingat kaya, bahagia, lagi susah. LSJM pula kerja. Susah. Menyuruk sana, menyuruk sini. Jadi susah. Ingat popular, okey, senang. Oh lagi susah. Takut orang ambil gambar, takut orang tu datang nak bergambar, susah Ustaz. Itu popular, nak makan pun tak senang. Nak makan pun tak senang. Orang nak ingin gambar, ni nak bergambar. Kita tak boleh makan kita. Popular sangat misalnya. Kerana berlaku pada ramai manusia yang popular.
Yang kata Allah Ustaz, nyesal kita pegang kuasa. Dia pening tak tidur pula. Nak urus benda tu, nak urus benda ni. Hidup manusia penuh penyesalan. Kenapa? Sebab mereka bermuamalah dengan dunia tanpa mengenali siapa pemiliknya. Mereka bermuamalah dengan dunia tanpa mereka tunduk pada pemiliknya. Mereka bermuamalah dengan dunia tanpa mereka cinta pada pemiliknya. Mereka bermuamalah dengan dunia tanpa mereka takut pada pemiliknya. Mereka bermuamalah dengan dunia tanpa mereka harap pada pemiliknya. Bagaimana manusia itu akan redha dan puas hati? Tak akan. Sebab itu tuan-tuan sekarang kita hidup dalam kepenatan dunia. Kita perlu rawat segera supaya hati kita lurus dan kita benar-benar mengenali Allah. Tuan-tuan ambil satu waktu pada malam hari, betulkan wuduk kita, angkat takbir kita, solat 2 rakaat, mohon petunjuk dari Allah dan bermunajat kepada Allah dengan berkata, wahai Tuhanku, aku hamba-Mu yang paling hina, membawa dosa yang banyak, penat hidup dalam kesesatan dunia, tenggelam dalam kesyahwatannya. Ya Allah, aku dikecewakan oleh dunia yang aku cintai, dan aku telah berputus asa dengan apa yang ada di tangan manusia. Aku hidup dalam keadaan dosa dan hidup dalam keadaan lalai. Ya Allah, bimbinglah aku. Cahayakan hatiku dengan mencintai-Mu. Cahayakan hatiku dengan kembali kepadamu. Hilangkan kepenatan duniaku dengan kerehatan akhirat. Hilangkan kesunyianku dengan kecintaan padamu dan kasih sayangmu kepadaku. Rahmatilah aku sungguh Engkau Tuhan yang Maha Perahmat. Jagalah aku ya Allah sebagaimana Engkau jaga hamba-hamba-Mu yang soleh. Jadikan kehidupanku ini kehidupan yang dilimpahi dengan hidayah, yang dilimpahi dengan kasih sayang. Jadikan aku hamba yang bersyukur, hamba yang bersabar, hamba yang redha, dan kurniakan kepadaku nikmat yang paling agung yang Engkau kurniakan pada hamba-Mu terpilih. Cinta kepadamu, sayang kepadamu, tenang denganmu. Jadikan aku tidak takut melainkan padamu, tidak harap melainkan kepadamu, dan tiada kekayaan yang sebenar melainkan di sisimu. Tuan-tuan, kita menajak pada Allah. Ngaku kita dah gagal di dunia dengan mencintainya. Kita penat kat dunia ni disebabkan kita dihanyutkan oleh arus dunia. Walaupun kita pandai berenang, di arusnya begitu kita akan penat. Lama-lama kita tenggelam. Lama-lama kita tenggelam walaupun kita pandai berenang. Kerana sifat arus dunia ini. Tentu kita nak tenang dengan kembali pada Allah. Hidup bersama Allah. Yang setiap kali hati kita terdetik berkata Allah. Tuan-tuan tengok bila kita tengok segala pemandangan yang cantik, yang indah. Dan hati kita berkata, ya Allah yang menciptakannya. Tuan-tuan, kita lihat berbagai musibah yang melanda, yang menimpa dunia. Lalu hati kita berkata, ya Allah, Engkau yang menghendakinya. Tuan-tuan, kita lihat orang yang mati. Sehari demi sehari, dengar. Lalu kita kata, ya Allah, Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Setiap kali kita berada dalam apa pun situasi, hati kita ini berkata, ya Allah, kerana Engkau lah yang berkuasa atas segala-galanya. Kita tengok segala penyakit, segala wabak, ya Allah, hilang segala kepandaian manusia, kecerdikannya. Ya Allah, Engkau lah yang berkuasa atas segalanya. Tentang kita melihat segala keajaiban dunia ini, dalam hati kita yang tenang dengan Allah sentiasa berkata, ya Allah. Dan bila kita sakit, tidak ada perkataan yang paling tenang melainkan kita berkata, ya Allah. Kita akan rasa dekatnya Allah. Kita rasa kita benar-benar berbicara dengan Tuhan yang berada di hadapan kita. Tanya orang yang sakit, siapakah yang paling seronok dia berbicara kalau bukan Allah? Tuan-tuan, tak ada orang sihat nak dengar bicara orang sakit. Bahkan mereka serabut dengar cakap kita. Kita beritahu ni sakit perut ni, sakit sini. Tuan-tuan, sekali-sekala beritahu sakit ada orang simpati. Cuba kita beritahu tiap-tiap hari. Akhirnya manusia penat tengok kita. Barangkali bosan. Barangkali tidak lagi singgah untuk tengok dan ziarah kita. Masa kita dengan mereka seolah dah habis.
Dia tak nak dengar lagi tentang penyakit kita. Tak ada orang nak dengar tentang penyakit kita. Terutama penyakit-penyakit lama ni. Kita cerita saya ni. Demikian juga susah kita. Kita sekali-sekali duk cerita susah ke orang, ramai nak dengar. Tapi duk hari cerita susah, tiap-tiap hari cerita susah, siapa nak dengar? Serabut telinga orang. Tapi ada satu zat yang sentiasa ingin mendengar, yang kita akan tenang bila menyebut namanya, dengan berkata, Ya Allah, aku sakit, Engkau lah yang menyembuhkan. Ya Allah, aku lapar, Engkau lah yang mengenyangkan. Ya Allah, aku haus, Engkau lah yang menghilangkannya. Ya Allah, aku jauh, Engkau yang mendekatkannya. Ya Allah, aku lemah, Engkau lah yang menguatkannya. Ya Allah, aku bersendirian, Engkau lah yang menemaniku. Ya Allah, manusia meninggalkanku dan Engkau tidak meninggalkanku. Ya Allah, telah putus harapanku dengan manusia, tapi aku tidak pernah putus harapanku denganmu. Tidak ada kalimah paling indah melainkan orang ni kata, Ya Allah. Tentang kita dalam musibah, apa kalimah paling indah? Ya Allah. Tentang kita dalam bersendirian, kesunyian, apakah kalimah paling indah? Ya Allah. Kalau dengan menyebut Ya Allah, kita dah rasa tenang, bagaimana hidup dengan Allah? Kaifal hayatu ma'allah. Bagaimana kalau kita benar-benar hidup dengan Allah, kita akan tenang. Sebut namanya, kita dah tenang. Contoh waktu sakit, waktu susah, waktu kita hanyut, waktu kita bersendirian dalam musibah. Apakah ada nama lain kalau kita sebut kita jadi tenang? Nama raja, nama sultan, nama menteri, nama fulan bin fulan. Semuanya nama tadi seperti sampah. Tak ada nilainya. Tak ada kekuatannya. Tak ada keindahannya. Tiada keladatannya. Tiada kerehatannya. Tapi bila kita sakit, bila kita dalam keadaan susah, bila kita sebut Ya Allah, seperti hilang kesakitan kita. Ya Allah, seperti hilang kesenian kita. Kita sebut Ya Allah, seperti kita bangkit kembali daripada kelemahan kita, daripada putus asa kita. Kita sebut kembali Ya Allah, roh kita kembali hidup sesudah kita mati dengan musibah-musibah dunia. Dan kalimah yang hebat yang kita sebut sentiasa bila mana Allah Ta'ala nak berikan kepada kita kecintaan padanya, kecintaan pada hambanya, maka Allah mulakan dengan dia berkata Ya Allah. Kerana dia mengetahui tiada sebutan nama paling agung, paling indah, paling hebat, melainkan dia berkata Ya Allah. Tentu kita akan melalui hidup ini. Kita akan, apa yang saya katakan, kita akan lalui. Kita akan sampai waktu Allah akan putuskan seluruh dunia daripada kita, dan kita berada pada alam lain. Sebelum seorang itu melihat malakul maut, dia akan berada pada alam lain. Sehingga datang malakul maut, dia tidak nampak yang lain melainkan malakul maut. Walaupun ada orang sekeliling dia di kalangan keluarga paling dia sayang, walaupun kita nampak orang yang dalam keadaan sakarat, matanya macam terang, bulat matanya, tapi dia tidak dapat melihat kita, kerana dia sudah berada pada alam lain. Alam yang benar-benar dirasa tidak ada kalimah paling hebat melainkan kalimah La ilaha illallah. Kalimah itu kalimah paling manis dituturkan oleh orang beriman, paling sedap. Kalimah yang memberikan kepadanya sejuta janji Allah dan jaminannya. Maka ini hidup dengan Allah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau kita nak rasa indahnya hidup dengan Allah, maka panjangkan munajat kita. Adukan segala kesusahan kita, adukan segala kekurangan kita, adukan segala kelemahan kita kepada Allah. Maka kita akan dapati kalimah Ya Allah, Ya Allah, yang disebut nama Allah. Maka kita dapati bagaimana datang apa disebut sebagai limpahan rahmat. Sebab itu dalam doa kita sentiasa sebut Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kemudian Syekh Abdul Qadir selepas menyebut tentang hidup bersama Allah, lurus hati kita. Maka kata Syekh, tiada nasihat yang lebih indah daripada aku mengajak manusia mencintai Allah. Kalimah ini ialah kalimah yang dianggap kemuncak dakwah. Nabi SAW memulakan dakwah dengan mencegah manusia daripada buat mungkar, kemudian menyuruh supaya menghiasi diri mereka dengan akhlak yang baik, yang mulia, dan melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Kemuncak, Rasulullah mengajak manusia kepada maqam ihsan,
Maka ihsan ialah makam tertinggi cinta. Yang disebut oleh Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seperti kamu melihat Allah. Kerana orang yang mencintai dapat melihat yang dicintai walaupun jauh macam mana pun. Tetapi kita kalau cinta seorang, jauh mana pun jaraknya kita nampak dekat. Kalau kita nampak dan semua keadaannya. Kalau kita benar cinta. Seorang yang benar cinta pada Allah, maka dia akan melihat dekatnya Allah dengan dia seperti dia melihatnya. Dan kalau tidak melihatnya, dia rasa dan dia mengetahui Allah melihatnya. Pada kita ni, kalau tengah semayang, tengah solat, satu kadang kita tengok memang ada orang depan kita. Kita solat, kita tahu dia di depan kita, dan kita tengok dia depan kita. Kadang-kadang kita solat, kita rasa ada orang tengok kita. Kalau ada seorang yang kita rasa memang ada di belakang, mungkin perasaan tu ada. Ya, bila mana kita paling betul dia ada, kita rasa ada orang di belakang. Demikian perasaan tu ada bila seorang berada pada makam ihsan. Itu dia tahu Allah melihatnya. Dia tahu, walau dia tidak merasakan, tapi dia mengetahui dengan ilmunya. Maka mengajak manusia pada cinta ni paling tinggi sekali. Kita ajak manusia mencegah ataupun tinggal kemungkaran, bagus. Kita ajak manusia buat kebaikan, maka bagus. Tapi kemuncak tertinggi mengajak manusia cinta Allah. Bila seorang beribadat kerana cinta Allah, maka dalam apa situasi pun dia tak akan tinggalkan. Dan orang yang cinta Allah, dia ada satu alamat yang saya selalu sebut. Kita dapati dia tak ada alasan. Bila kita lihat dua orang yang bercinta, apakah mereka punya alasan kalau berjanji untuk bertemu? Kalau dua orang bercinta, lalu seorang berkata, saya nak jumpa awak pukul 3 petang. Jadi kata, boleh. Anytime, anywhere. Mana pun, kat mana pun. Boleh. Walau dia punya kesibukan dia. Sebab yang mencintai tidak punya alasan untuk bertemu dengan apa yang dicintai. Sebab itu kita boleh kenal kita ni, tahap cinta kita pada Allah, apakah kita masih punya alasan dalam mendekatkan, dalam melaksanakan perintah Allah atau meninggalkan larangan? Ada alasan. Saya bukan tak nak tinggal benda tu, tapi yelah, kadang-kadang duit ni tak cukup tu, ambil juga sekali-sekali rasuah. Lagi ada alasan, kamu masih berada pada lautan kemaksiatan. Orang beragama, orang yang dekat dengan Allah, hidup tanpa alasan. Tuan-tuan belajar. Kita ni kena belajar, kemudian kena berlatih, kemudian kena bersungguh-sungguh. Apa dia? Buang alasan. Alasan apa saya tak boleh bangun subuh? Alasan apa? Saat semalam tidur lewat begitu, begini. Bukan alasan. Kamu mesti bangun. Alasan apa kamu tak boleh bangun qiyamul lail? Bangun qiyamul lail. Dan kita waktu qiyamul lail ni luas. Daripada tengah malam dianggap bermula qiyam. Dan setengah ulama menyatakan qiyam bermula selepas isyak. Qiyam sehinggalah sebelum subuh. Kalau subuh kita 5.40 pukul 5 tu boleh qiyamul lail. Sehingga Nabi kata sallu bil lail walau raka'atain. Solatlah malam walau 2 rakaat. Maka kita tak ada alasan. Tak ada alasan pun untuk kita tak nak bersedekah. Duit tak cukup, kaya komitmen. Orang yang cintakan Allah, dia tak ada alasan. Kerana dia mengetahui bagaimana sedekahnya itu akan melengkapkan rezeki dia. Rezeki sentiasa berada dalam kekurangan, sehingga kita bersedekah, maka dia lengkap. Setiap kali kita dapat sesuatu rezeki, sifat rezeki tadi dia kurang, dia akan bertambah dengan 2 perkara. Yang pertama dengan syukur, maka dia mula bertambah. Dan yang kedua dengan bersedekah, dia akan bertambah. Setiap kali kita dapat rezeki, tuan-tuan dapat rezeki hari ni, saya berniaga dapat RM100. Ketahuilah rezeki itu ada kekurangan dia. Sempurnakan. Macam mana saya nak sempurna? Sebut Alhamdulillah pada Tuhan yang memberi rezeki. Maka dia sempurna dan dia akan bertambah. Dan bersedekah. Itu orang soleh tahu macam mana lengkapkan rezeki. Kita tuan-tuan memang dapat rezeki, tapi tak lengkap rezeki tu. Ada je kurang dia. Dan hilangnya berkatnya. Dek, kenapa? Ni 2 perkara kita tak jadikan dia sebagai suatu
kita katakan pendamping rezeki. Pendamping rezeki itu syukur dan juga sedekah. Banyak mana pun saya dapat, saya akan sedekah juga sikit. Kerana ia melengkap. Tentu kalau kita tahu sesuatu yang melengkapkan, macam mana pun kita akan buatlah sebab itu yang melengkapkan. Tidak kita akan rasa kekurangan. Kita kalau pakai stok yang sebelah, akanlah rasa lengkap. Atau kita pakai seluar tapi zip tak tutup. Tak lengkap. Kena tutup. Atau kita pakai baju tapi tak kancing. Kita kata tak lengkap lah. Pakai baju macam mana? Tak lengkap. Sempurnakan kancing. Kita pakai kasut sebelah. Tak lengkap. Maka lengkapkan. Kita beli kereta, nampak ada benda yang kurang. Kita akan agui ni. Ni apa kurang ni? Lengkapkan. Setiap benda, kita akan cuba lengkapkan. Rumah kita masuk, ada benda kurang lah ni. Kursi set tak ada, kena letak ni. Tidak nampak orang masuk, kurang nampak rumah ni. Kita lengkapkan. Kat dapur, senduk tak ada. Kita beli, lengkapkan barang dapur. Kita beli barang-barang dapur, kita akan lengkapkan. Ada satu. Kita dah penuh troli. Bini pun cek, bang, kicap tak ada. Patah balik. Kenapa tak lengkap? Sampai lengkap. Bayangkan kita dah beli satu troli, dia boleh halau kita pergi patah balik. Kenapa ada benda kita tak beli? Tak lengkap. Kita masak, cantik. Satu tak buat, garam tak letak. Tak lengkap. Letak garam, ni baru je. Lengkap. Tentang demikian nikmat. Kalau kita dapat satu rezeki. Rezeki itu didatang dengan sifatnya yang kurang. Sebab Allah jadikan dia dua benda yang akan cukupkan dia dan berkati dia. Dia cukup dan berkat. Itu yang jadikan rezeki itu kuat. Umpama kayu yang disusun tidak dipaku, dia akan jatuh. Kayu yang disusun dipaku, maka dia kuat. Dia kekal ke atas tu. Maka bila kita dapat satu rezeki, sebut syukur dulu, alhamdulillah. Kemudian sedekahkan. Ia pasti lengkap. Saya dapat hari ni RM50. RM50. Sedekahlah RM2. Atau sedekahlah RM5. Sedekah RM5. Alhamdulillah. Maka rezeki itu lengkap dan cukup. Kita tuan-tuan bila korban, ada falsafah korban. Tuan-tuan tahu bila kita korban, tujuan korban tadi menghidupkan syiar. Pertama-tama tujuan korban hidupkan syiar. Dzalik wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikian itu, siapa yang membesarkan syiar Allah, itu tanda dia bertakwa. Lalu kita pun korban sebagai syiar. Dan saya dah sebut, orang kita kena faham maksud konsep korban. Ia syiar. Jangan kita duk hantar korban kat Kemboja, dekat India, dekat sekian-sekian, tempat kita tak ada. Syiarnya tak ada di sini. Maka ini satu kejahilan. Ya, kalau pun Ustaz saya nak buat kat Mekah, kat sini. Di sini di mana syiar? Syiarnya perlu ada di sini. Saya tak kata berdosa. Tapi saya kata ini kejahilan dalam memahami maqasid, tujuan untuk melakukan korban. Hatta kalau begitu zaman Nabi SAW di Madinah, ada negara lain miskin, Nabi hantar je sana, tak payah korban. Kita korban kat Yaman, saling miskin. Tapi Rasulullah tetap menghidupkan syiarnya di Madinah. Kalau ada negara lain ternyata miskin, Nabi tak ada hantar korban sana. Sini, ia syiar. Biar anak-anak kita tengok, biar keluarga kita tengok, biar masyarakat kita tengok. Ini yang sepatut dibuat. Dengan takbirnya, dengan tunjuk segala, dikatakan hukum hakam tentang korban, sehingga masyarakat dan umat ini faham. Ini syiar. Yang kedua, bila kita buat korban, tujuan antara tujuannya ialah untuk membersihkan hati kita daripada cinta harta. Kita keluar sejumlah wang untuk beli lembu, untuk beli kambing, untuk buang cinta kita pada harta. Supaya kita buat ini kerana Allah. Dan yang ketiga, tujuannya ialah untuk memberi pertolongan, bantuan pada fakir miskin. Namun kita tengok, bila Nabi SAW menyebut tentang pembahagian harta, pembahagian daging korban, Rasulullah SAW menyuruh kita bagi 3. Ini minimum sempurna. Ada
untuk kita, ada untuk fakir miskin, ada untuk kawan-kawan dan sahabat kita. Ada pun untuk kita, sebagai rezeki kita lah, makan daging segar. Makan daging segar, daging yang baik. Dan tak ada daging paling baik selain daging korban. Paling baik sekali. Kenapa? Kerana ia direbahkan kerana Allah. Tuan-tuan beli daging kat pasar pun, tak, itu orang nak berniaga. Ni daging kita rebahkan, kita tumpahkan darahnya kerana Allah. Maka ini daging hebat. Dan lembu yang dipilih ialah lembu yang sempurna daripada segala kecacatan, yang cukup syarat untuk dikorbankan. Bagaimana ia tidak terbaik? Ia terbaik. Disembelih dengan nama Allah pada hari yang paling mulia. Hari paling mulia. Sama ada hari 10 Zulhijjah sehinggalah pada akhir hari Tasyrik. Ini hari yang mulia dalam dunia ini. Kemudian terdapati 1/3 pula untuk diberikan kepada fakir miskin. Bagi pada fakir miskin. Kenapa? Ia melengkapkan kebaikan kita. Melengkap dengan sedekah. Kemudian sunat kita hadiah pada kawan kita. Kenapa? Ia penyeru pada kawan-kawan kita untuk buat benda yang sama. Yang sunat kita beri ke kawan-kawan ni, kawan kita ni memang mampu macam kita juga, mungkin lebih termampu, lebih pada mampu. Kita sebenarnya dengan bagi daging kita menyeru dia, sila berkorban. Dia ambil sekilo. Apa ni? Daging korban. Maksudnya apa? Sila berkorban. Kalau kamu dengan keadaan macam tu boleh bagi sekilo, aku boleh bagi 10 kilo, sila korban. Ia dakwah secara dimni, secara tersirat kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang dah kaya ni. Sunat bagi pada yang kaya-kaya. Saat rumah dia ada kereta mewah, sunat bagi. Ya, sunat bagi. Kan ia pemberian sebagai satu dakwah. Itu ramai orang yang berada ni, bila kita bagi dia, tahun depan dia yang korban. Dia masuk korban. Banyak lagi dia masuk. Maka dakwah berjaya. Lalu kita dakwah lagi pada orang lain, supaya itu menjadi syiar yang meriah. Bukan sekadar menghidupkan syiar, tapi syiar yang meriah. Tentang ahli maksiat, dia boleh meriah dengan maksiat dia. Buat pesta tu, pesta tanglung lah, benda lah, meriah kan. Pesta puja roh pun dibuat, orang Islam masuk sekali, meriah. Kita lebih aula memeriahkan syiar Allah. Biar orang paling rasa seronok meriah syiar Allah. Ni raya korban, kita nak hidupkan syiar Allah. Biar semua turun, biar semua keluar rumah, biar semua gembira syiar. Kita lebih aula menghidupkan syiar Allah berbanding ahli maksiat yang cuba hidupkan syiar syaitan dengan apa pun nama perayaan ataupun nama hiburan yang mereka cuba promosikan. Ini jihad kita di akhir zaman. Jihad ini jihad kita. Saya akan promo biar jampak meriah. Biar orang tahu ini hari Idul Adha, biar mereka tahu ini hari sembelihan, biar mereka tahu ini hari sedekah, biar mereka tahu ini hari penyatuan umat dan segala-galanya. Dan ini falsafah korban. Oleh sebab itu menyeru manusia kepada cinta Allah ialah seruang yang paling mulia, seruang yang paling tinggi. Kita ajak manusia cinta Allah. Kalau orang yang cinta, saya katakan sebut tadi, mereka orang yang tak ada alasan. Jadi yang kita patut belajar daripada makna cinta Allah, belajar untuk jangan ada alasan. Dan kalau orang terus membesar dengan alasan dan hidup dengan alasan, dia umpama mengajar dirinya tidak pandai berjalan untuk terus bertongkat dengan alasan. Kalau kita boleh buang tongkat dan berjalan dengan kaki kita sendiri, bukan kita mampu berlari. Tapi kenapa kita nak bertongkat bila mana kita mampu berjalan? Bukankah itu kelemahan? Kenapa kita terus nak berjalan walau kita mampu berlari lebih laju, sedangkan dunia ini makin cemas. Kita kadang-kadang tengok ular berlari sampai balik kampung. Kita kadang-kadang tengok benda takutkan, kita lari laju. Tidakkah kita tahu bahawa dunia ini paling menakutkan manusia yang beriman? Kita patut lari dari dunia untuk menuju akhirat. Dan orang yang lari menuju akhirat ini ialah orang yang tak ada lagi alasan. Jadi kalau kita hidup ni tuan-tuan, makin macam kita sebut semalam, makin tua duk reka alasan, duk reka alasan. Alasan tu kita nak bagi siapa tu? Nak bagi siapa alasan? Kita tanya kita dengan Allah, apakah alasan ini bermanfaat? Kemudian kata Syekh Abdul Qadir,
Dia kata, gila kamu. Kamu ni gila apa? Bila mana kamu berkhalwat tanpa ilmu? Menyebabkan dalam khalwatmu kamu nak pujian manusia. Kamu menyembah manusia sebenarnya. Kembali pada ulama. Duduk damping ulama yang berilmu, sehinggalah kamu penat belajar. Penat belajar. Terutama penat belajar ni bukan secara nafsu penat, secara fitrah penat. Saat saya rasa sejam pun dah penat belajar ni. Betul lah saya dah sampai makam Syekh Abdul Qadir sebut ni, belajar penat-penat lah saat ni. Dekat sejam. Bukan penat tu. Itu bukan nama penat, itu pemalas. Penat yang dimaksudkan penat fitrah. Secara fitrah bila kita melazimi satu tempoh memang penat. Bayangkan orang belajar 20 tahun, 30 tahun. Fitrahnya memang satu waktu yang membenakkan. Puluhan tahun dia belajar. Penat. Kadang-kadang Tok Guru ni, kata kalau kita cerita sistem pondok, Tok Guru tengok anak murid yang dah 10 tahun, 5 tahun, akhir disuruh balik. Balik kau dah mengaji lama dah. Tak nak balik lagi Tok Guru, nak mengaji, nak belajar. Jangan, pergi balik. Pergi balik, sudah sampai kamu balik. Tok Guru tengok penat pula. Tok Guru pula penat tengok dia. Sebab apa? Ternyata dia lama. Saya bila zaman kita memondok ni tuan-tuan, sembang kawan-kawan pondok ni, berapa lama nak duduk? Ni nak duduk 30 tahun, ni nak sekian-sekian. Dah berapa lama duduk? 8 tahun. Dah bila nak balik? Bila nak sumbang balik ilmu tu? Nak belajar lagi depan ni, kita nak pergi sini pula, pergi sini pula. Tapi tak nak kahwin. Saya seorang pertama, saya nak kahwin, tak nak kahwin. Sebab kita macam pelik, umur 30 tak nak kahwin lagi, pelik. Kita dari tadika dah nak kahwin. Dia umur 30, 40 nak ngaji lagi, nak ngaji. Saya kata, awak ni nak ikut siapa? Dia kata, kita ikut Imam Nawawi. Saya kita ni disuruh ikut Rasulullah, bukan ikut Imam Nawawi. Imam Nawawi dia ada keuzuran sendiri. Awak kalau mengaji macam Imam Nawawi, saya pun tak nak tanya. Suruh kahwin. Alhamdulillah kawan ni pun kahwin juga. Umur 30-an, kahwin. Kita mula mengajar di kampung-kampung. Tok Guru sendiri akan tanya anak murid, bila mengaji lama sangat, kau bila nak balik? Pergi balik, pergi buka pondok. Saya jumpa seorang Tok Guru pondok. Dia kata, kita ni tak pandai. Zuhud lah dia zuhud. Dia tahu. Tapi Tok Guru kita, halau kita suruh buka pondok. Kita tak pandai. Tok kata, pergi buka pondok. Akhirnya pun buka. Kan Tok Guru dia suruh. Ikut dia tak nak. Ini dah melalui zaman penat ni. Sampai Tok Guru pula suruh. Berhenti belajar dengan aku, buka pondok. Sudah sampai kamu mengajar. Jadi itulah maksudnya belajar sampai penat. Ni tu kau tahu nasib ponten kuliah aja, dah penat dah Ustaz. Ponten kuliah dia duduk kata penat. Awak ni berat macam ni, tak lepas lagi ni. Ni Tok Guru ni dia tahu bila anak murid tu kena berhenti belajar. Dia tahu. Dia tahu kenapa awak tak boleh belajar lagi. Tapi dia tahu kenapa anak murid kena terus belajar. Terus belajar. Dia kata Syekh Abdul Qadir, belajar sampai kamu penat. Dan sesudah itu terus beramal. Terus beramal sampai kamu penat. Dan bila mana kamu beramal dan kamu penat, berarti kamu sudah sampai tempat dia. Apa dia? Pada tempat yang Allah Ta'ala kehendaki, cinta Allah. Kalau benar seorang itu ibadat, ini juga ibadat bukan dengan keadaan kemalasan kita ni. Saat saya pun solat tarawih penat Ustaz 20 rakaat. Itu bukan penatnya. Seorang tu akan rasa penat lain. Dia seperti berada pada kemuncak dia. Umpama tuan-tuan makan, tuan-tuan tu kemuncak bila kenyang. Ustaz dah kenyang ni. Tambah lagi, dah tak boleh. Ini kalau saya makan, saya akan terkeluar. Demikian bila seorang tu beribadat, dia akan sampai waktu, dia akan rasa penat. Sungguh penat. Dia tak mampu buat lagi. Sebenarnya ketika itu dia sudah sampai pada apa yang Allah kehendaki. Cinta Allah. Dan daripada situ kata Syekh Abdul Qadir, Allah akan mengarahkan dia akan duduk kat mana. Dia mula faham apa peranan dia. Wa imma dia akan kekal beribadat pada satu tempat. Dengan bahasa lain, dia akan kekal menjadi low profile dan sibuk dalam ibadah. Wa imma dia akan menjadi orang yang kembali pada manusia, mengajak dan menyuruh manusia kepada Allah. Sebarkan agama Allah. Kembali ke rumah kamu dan ajak manusia kembali kepada Allah. Maka ketika itu Allah jadikan semua membantu dia. Seluruh malaikatnya, seluruh makhluk bantu dia. Seluruh kekuatan hamba-hamba yang soleh, yang disebut sebagai roh-roh, ini kekuatan hamba-hamba yang soleh yang lain. Dan saya ambil roh para ulama dahulu. Kekuatan mereka. Waktu saya baca kisah mereka, saya dapati roh mereka. Maksud roh ni bukan saya kata roh, hakikat roh. Semangat mereka. Yang orang hari ni kan semangat mak kilau belaka.
Pergi semayang pun pakai tanjak. Semangat. Habis masuk pawagam ni, habis dah lupa dah hukum-hukum pawagam. Sebab semangat ni Ustaz, semangat. Anak-anak semua ni pakat beli kerih belaga. Kenapa? Semangat itu roh dia. Bila kita cerita tentang pahlawan ini, datang roh dia, semangat. Tuan-tuan, ada semangat lebih hebat pada itu. Semangat orang yang cintakan Allah. Dia jauh lebih hebat. Dia jauh lebih hebat daripada mana-mana semangat pahlawan. Kerana pahlawan sebenar ialah orang melawan dirinya untuk mendekati Allah. Itulah pahlawan. Itu disebut oleh Nabi SAW. Mujahid sebenar, ahli perang sebenar, jihad yang paling besar ialah jihad kita lawan hawa nafsu. Itu jihad sebenar. Dan pahlawan itu bukan sekadar pahlawan yang berlawan di medan perang, tapi pahlawan sebenar yang berlawan dalam medan peperangan sebenar untuk mendekatkan diri pada Allah. Inilah pahlawan yang Allah angkat, yang berperang melawan hawa nafsu. Tuan-tuan, kita semua ialah pahlawan. Daripada benih lagi kita jadi pahlawan, bersaing untuk hidup menjadi manusia. Pahlawan kita untuk melawan segala benda yang menghalang kita untuk dekat dengan Allah. Kita akan cantas semua, kita akan tebas semua, kita akan pancung semua mana-mana halangan yang cuba menghalang kita untuk dekat dengan Allah. Inilah dia jiwa pahlawan yang kita nak tanam. Pahlawan tanpa tanjak, pahlawan tanpa keris, dia pahlawan yang bersenjatakan takwa, pahlawan yang bersenjatakan cinta, harap, takut kepada Allah Ta'ala. Dan mereka terus menyelusuri segala tribulasi perjalanan untuk menuju pada Allah sehingga mereka sampai. Ini pahlawan sebenar. Maka kata Syekh Abdul Qadir, kamu akan dapat segala kekuatan ni yang saya sebut roh. Yang kalau tuan-tuan baca kisah ulama ni, ulama datang roh dia. Masya-Allah. Dia orang pandai jaga masa mereka Quran, masa mereka wa imam belajar, wa imam mengajar, wa imam buat kerja yang bermanfaat. Masya-Allah, jauhnya kita dengan mereka, dengan banyak masa sia-sia. Dan kita dapat roh kekuatan mereka untuk berubah, untuk jadi orang yang sebenar, hamba yang sebenar. Maka kata Syekh, bila betul kita nak Allah, maka Allah beri akan kepada kita wilayah dan niabah. Wali Allah. Tentu wali ni bukan nisbah pada karamahnya. Ya, orang duk tengok wali ni karamah. Bukan nisbah itu. Wali ialah nisbah pada pendekatan dengan Allah. Makin kuat nilai istiqamah seorang itu dalam agama Allah, itulah kewalian. Makin kuat niabah dia. Maksud niabah, diganti Allah dengan maksud dia menyampaikan segala perintah Allah, larangan Allah. Dia yang beritahu apa yang Allah Ta'ala inginkan, apa yang Allah perintahkan. Ini niabah sebagai gantian kepada Allah. Maksudnya gantian dalam menyampaikan perintah Allah. Niabah sebagai pesuruh kepada pesuruh Rasul, kepada pesuruh Allah. Pesuruh kepada pesuruh Allah. Nabi SAW pesuruh, pesuruh Allah. Kita ni pesuruh pada pesuruh Allah. Maknanya menyampaikan apa yang Rasulullah sampaikan tentang Allah. Maka itu kerja kita. Dan ini namanya niabah. Kita cegah kemungkaran, kita suruh kebaikan. Ya, awak ni siapa? Buat kerja Tuhan ke? Ya, ini kerja yang Tuhan suruh saya buat. Saya bukan buat kerja Tuhan dengan maksud menghukum orang, tidak. Saya buat kerja Tuhan yang Allah, yang Tuhan suruh saya buat. Tuhan yang suruh saya buat kerja ni. Macam majikan, bos suruh kita buat kerja ni. Bos yang suruh saya buat kerja ni, maka saya buat. Allah yang suruh saya beritahu, kalau awak buat benda ni, dosa, haram dan masuk neraka. Allah suruh saya beritahu dan saya beritahu. Walaupun awak raja, walaupun awak berkuasa, walaupun awak orang gagah, orang bengkek, saya, Allah suruh beritahu. Yang ni mungkar, yang ni Allah Ta'ala suka, yang ni Allah Ta'ala murka. Allah suruh beritahu. Ini namanya niabah. Maknanya kita menyampaikan apa yang Allah beritahu. Kita memberitahu apa yang Allah beritahu, melarang apa yang Allah larang, menyebut reda Allah apa yang Allah reda, menyebut murka Allah apa yang Allah murka. Ya benar, kita buat kerja Tuhan yang Allah suruh kita buat. Ada orang kata, ni buat kerja Tuhan apa? Ya, kerja Tuhan saya buat, yang Allah suruh saya buat. Allah suruh saya menyampaikan, dan Rasul yang menyuruh saya menyampaikan. Maka bila benar seorang itu cinta pada Allah, maka dia akan pergi pada wilayah dan pergi pada niabah. Waktu itu dia benar-benar bersungguh-sungguh dalam segala ibadatnya.
Dan untuk mencapainya, walaupun dia terpaksa tinggalkan rumah, dia terpaksa tinggalkan manusia, walau dia mungkin bersendirian, walau mungkin dia bersama binatang, walau mungkin dia terpaksa di padang pasir, dia sanggup untuk menyampaikan perintah Allah. Maka ini benar, tulus, cinta dan juga lurus hati seorang hamba Allah. Maka dengan hati seumpama ni kita berusaha untuk mendapatkannya. Macam saya kata, tuan-tuan, miskin kita keluar dunia tanpa cinta Allah. Miskin kita. Walau Allah jadikan segala benda-benda alamat yang ada ini untuk kenalkan kita pada Allah. Hatta kita bila sembelih lembu nampak ada kalimah Allah dan daging lembu. Ya, Allah nak perkarakan ini semua makhluk tunjuk tentang aku. Aku Allah. Kita tengok sungai, kita tengok laut, tengok awan, tengok langit. Nak tunjuk ada Allah. Supaya kita cinta Allah. Tiba-tiba kita keluar dari dunia tak dapat benda tu. Macam saya bagi contoh, tuan-tuan pergi restoran paling berprestige, paling hebat, tapi yang dia punya signature dish dia, makanan utama kita tak makan. Dia makan keripik-keripik jajang-jajang tu. Yang utama, yang sedap, yang lazat tak makan. Bukankah orang kata kita bahala kamu ni? Pergi kedai tu tak makan benda tu. Itu yang paling hebat. Kita pasti rasa menyesal nak pulang balik. Teringat kita bila keluar dah tak boleh pulang balik lah. Kalau restoran memang kita boleh repeat, hidup dunia tak boleh repeat. Sebab itu cuba cari benda yang paling seronok, indah di dunia ini, cinta pada Allah. Mulakan dengan munajat. Mulakan dengan pengakuan kekerdilan kita. Mulakan permohonan kita pada Allah dengan sungguh-sungguh. Itu yang dimaksudkan dalam hadis Nabi Musa bila Allah berfirman pada Musa, usika bi wa bi talabi. Aku wasiatkan kamu untuk sentiasa ingatku dan mencari aku. Tentang kat dunia sebenarnya kita cari Allah. Kita cari Allah yang hilang daripada diri kita dek kerana jahil. Hilang Allah bukan kerana Allah jauh, tapi kerana kita lara dan alpa. Umpama kita hilang kunci, bukan hilang tu hilang jauh, hilang kat rumah je, tapi dia alpa lara, mana kunci aku ni. Walau kunci itu kadang-kadang dalam poket kita. Tetapi kita hilang Allah dalam kehidupan, bukan kerana Allah jauh, Allah dekat, tapi dek lara kita yang jauh, dek jahil kita jauh, sampai kita tak jumpa mana Allah. Walau ia adalah sumber segala kemuliaan kita, sumber kebahagiaan, kerihatan, keredaan, kelapangan dada, kebahagiaan, semuanya. Tiba-tiba kita boleh hilang sumber yang hebat ini, zat yang agung dalam kehidupan kita. Itu usahalah cari Allah dalam kehidupan ini dan semua pergerakan dan semua perbuatan kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.